Matematik, saudara dan saudari sekalian, sering dilihat sebagai ilmu sains yang tiada kaitan dengan agama. Namun, dalam Islam, ia mempunyai kepentingan yang mendalam dan suci. Ia dilihat sebagai bahasa untuk kita faham kesempurnaan ciptaan Allah. Alam semesta ini bergerak ikut kira-kira matematik yang sangat tepat. Daripada pusingan planet hinggalah corak pada emping salji, kita nampak bukti adanya pencipta yang bijaksana. Islam galakkan kita cari ilmu, dan matematik ini macam kunci untuk buka banyak rahsia alam. Orang Islam zaman dulu sedar betapa pentingnya matematik untuk kegunaan harian. Contohnya, untuk kira harta pusaka, tentukan arah kiblat, dan tetapkan waktu solat. Jadi, dari dulu lagi, belajar matematik ini memang berkait rapat dengan iman amalan orang Islam. Tamadun Islam telah melahirkan zaman kegemilangan sains dan matematik. Ulama-ulama masa itu telah beri sumbangan besar yang jadi asas kepada banyak ilmu matematik moden. Mereka lihat belajar nombor dan corak ini sebagai cara untuk hargai keindahan dan aturan dalam ciptaan Allah. Al-Quran, seperti yang kita orang Islam percaya, adalah kata-kata Allah yang sebenar. Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ia dianggap mukjizat teragung, panduan untuk semua manusia. Keindahan bahasanya, panduan akhlak dan undang-undang yang lengkap, serta ramalan-ramalannya telah dikaji berabad-abad lamanya. Tapi, baru-baru ini, ada satu lagi keajaibannya yang mula diberi perhatian, yaitu susunan matematik dalamnya yang sangat menakjubkan. Ramai ulama dan pengkaji telah tumpukan usaha untuk kaji corak nombor dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka jumpa kaitan dan persamaan yang sangat teliti, yang mereka kata mustahil manusia boleh buat. Al-Quran sendiri cabar manusia untuk buat satu surah sepertinya. Cabaran ini bukan saja dari segi keindahan bahasa, tapi juga dari segi susunan matematik yang tersembunyi. Idea tentang adanya kod matematik dalam Al-Quran ini bukanlah benda baru, tapi dengan adanya alat komputer moden, kajian dapat dibuat dengan lebih mendalam dan teliti. Ketetapan yang ditemui dalam corak-corak ini sungguh mengagumkan. Antara banyak corak nombor yang ditemui dalam Al-Quran, nombor 19 ada kedudukan yang sangat istimewa dan menarik. Nombor ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mudaththir. Ayat 30 surah ini sebut, di atasnya ada 19. Ayat ini merujuk kepada penjaga neraka. Tapi, ramai pengkaji percaya kepentingan nombor 19 ini lebih jauh daripada hanya disebut sekali itu saja. Ia nampaknya macam satu nombor asas dalam sistem matematik Al-Quran, macam tanda tangan Tuhan yang ada dalam seluruh kitab. Kajian tentang pentingnya nombor 19 ini jadi terkenal pada akhir abad ke-20. Dr. Rashad Khalifa, seorang ahli biokimia, guna komputer untuk kaji susunan nombor dalam Al-Quran. Dia kata nombor 19 ini kunci untuk faham Al-Quran datang dari Tuhan dan dilindungi daripada sebarang perubahan. Walaupun ada tafsiran agamanya yang jadi isu, penemuan awal dia tentang kaitan matematik dengan nombor 19 menarik minat ramai orang. Ramai lagi pengkaji lepas tu terus kaji hal ini, dan jumpa lebih banyak lagi contoh kemunculannya. Nombor ini bertindak macam kod matematik yang menyatukan. Kesan daripada kod matematik ini sangat mendalam. Salah satu contoh paling ketara peranan nombor 19 dalam Al-Quran ada pada Basmalah. Basmalah ialah ayat pembuka hampir setiap surah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat ini dalam tulisan Arabnya ada tepat 19 huruf. Memandangkan Basmalah ini penting dan selalu diulang dalam Al-Quran, jumlah huruf yang tepat ini sangatlah bermakna. Al-Quran ada 114 surah. Nombor 114 ini ialah gandaan 19. Basmalah muncul 114 kali kalau kita kira yang dalam surah An-Naml, dan ambil kira ia tiada di permulaan surah At-Taubah. Selain itu, Al-Quran ada apa yang dipanggil muqatta'at atau huruf awal Quran. Ini ialah gabungan huruf-huruf yang muncul di permulaan 29 surah. Kekerapan huruf-huruf ini dalam surah-surah tersebut selalunya dalam gandaan 19. Keajaiban matematik nombor 19 dalam Al-Quran ini bukan setakat pada basmalah dan wahyu pertama saja. Para pengkaji telah tunjukkan banyak lagi contoh lain. Contohnya, perkataan Allah Tuhan dikatakan muncul dalam Al-Quran sebanyak 2.698 kali.
Nombor ini, 2698, ialah 19 darab 142. Kajian lain pula melibatkan jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran. Jumlah semua surah, 114, ialah 19 darab 6. Hasil tambah semua nombor surah dari 1 hingga 114, ialah 6555, yaitu 19 darab 345. Al-Quran ada sebut beberapa nombor secara jelas. Tumpuan kekekal pada bagaimana nombor 19 itu sendiri, atau gandaannya, muncul dalam kiraan-kiraan penting. Setiap penemuan baru menaikkan bukti tentang susunan matematik ini. Solat 5 waktu yang kita kenali sebagai salat adalah tiang utama amalan dalam Islam. Ia adalah perintah terus daripada Allah SWT dan cara untuk kita sentiasa ingat dan berhubung dengan Pencipta. Waktu-waktu solat ini berkait rapat dengan kejadian alam, khususnya pergerakan bumi dan matahari. Solat subuh dilakukan sebelum matahari terbit, bila cahaya fajar mula kelihatan. Solat Zohor pula dilakukan selepas matahari melepasi puncak. Solat asar dibuat pada lewat petang. Solat maghrib sejurus esleping matahari sesam. Akhir sekali, solat sencir tunaikan betul-betul tiba. Zaman kegemilangan Islam, lebih kurang dari abad ke-8 hingga ke-14, adalah zaman perkembangan ilmu dan budaya yang luar biasa. Ulama Islam telah beri sumbangan yang sangat besar dalam pelbagai bidang, termasuklah matematik. Mereka bukan saja simpan ilmu lama dari Yunani, India dan Parsi, mereka juga cipta benda baru, gabungkan ilmu dan kembangkannya lagi. Salah seorang tokoh paling terkenal ialah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Beliau hidup pada abad ke-9 dan sering digelar Bapa Algebra. Bukunya, Kitab Al-Jabr wal Muqabalah, perkenalkan cara yang tersusun untuk selesaikan persamaan linear dan kuadratik. Al-Khwarizmi juga main peranan penting dalam mempopularkan sistem nombor Hindu Arab. Kerja beliau tentang algoritma menjadi asas kepada sains komputer hari ini. Ulama terkenal lain termasuklah Al-Battani, yang buat kemajuan besar dalam trigonometri. Omar Khayyam, yang di barat lebih dikenali sebagai penyair, juga seorang ahli matematik yang bijak. Penemuan dan kajian berterusan tentang corak matematik dalam Al-Quran, terutamanya berkaitan nombor 19, membawa kesan penting kepada orang beriman dalam dunia moden yang berorientasikan sains ini. Bagi ramai orang Islam, aspek matematik ini jadi bukti kukuh Al-Quran datangnya dari Tuhan. Ia menunjukkan tahap kerumitan dan rekaan yang tak mungkin manusia boleh fikir atau buat pada abad ke-7. Kod Al-Quran ini boleh kuatkan iman orang yang percaya. Ia beri satu lagi lapisan keajaiban Al-Quran, selain keindahan bahasa dan panduan yang tak lapuk dek zaman. Ia menunjukkan Al-Quran adalah pesanan daripada Pencipta yang Maha Mengetahui, yang telah letakkan tanda tangannya dalam setiap helaian kitab suci ini. Ini boleh jadi sumber ketenangan dan keyakinan yang besar, terutamanya untuk generasi muda. Ia tunjukkan iman kepada Al-Quran bukan iman buta, tapi boleh disokong dengan akal dan pemerhatian yang boleh dikira. Ini memupuk penghargaan yang lebih mendalam terhadap kebijaksanaan Tuhan. Corak matematik ini, walaupun menarik dan mungkin ajaib, adalah perkara kedua berbanding mesej utama Al-Quran. Kesimpulannya, saudara dan saudari yang saya kasihi, Al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi, bukti kebijaksanaan dan kekuasaan Allah yang tidak terhingga. Mesejnya telah bimbing manusia lebih 14 abad, dan rahsia di dalamnya terus terbongkar. Corak matematik, terutamanya yang berkisar pada nombor 19, beri kita gambaran menarik tentang satu lagi lapisan keajaibannya. Ketetapan nombor-nombor ini beri hujah yang kuat tentang adanya kebijaksanaan Tuhan yang jauh mengatasi kemampuan manusia. Sumbangan sejarah ulama Islam kepada matematik juga menekankan bahawa iman dan akal boleh seiring dalam ajaran Islam. Tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Al-Battani telah luaskan sempadan ilmu matematik, tinggalkan warisan yang beri manfaat kepada semua manusia hari ini. Begitu juga, waktu solat yang tepat mengingatkan kita setiap hari tentang aturan dan keharmonian yang dicipta oleh Pencipta kita. Penemuan matematik dalam Al-Quran boleh kuatkan iman dan beri cara unik untuk hargai asal-usulnya yang dari Tuhan dalam zaman sains moden ini. Ia mengajak kita untuk fikir, renung, dan kagum dengan rekaan teliti yang ada dalam kitab suci ini. Semoga kajian kita tentang tanda-tanda ini membawa kita lebih dekat kepada Allah, tambah iman kita,
dan beri kita ilham untuk hidup ikut panduannya. Kertas konsep, Matematika Islam, Matematika Al-Quran. Latar belakang Matematika Islam, atau dikenali sebagai Matematik Al-Quran, merupakan bidang pengkajian yang mendalami hubungan antara matematik dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Kertas konsep ini memfokuskan kepada penemuan-penemuan Fahmi Basya berkenaan fenomena matematik dalam Islam dan Al-Quran, serta aplikasinya dalam memahami amalan dan konsep keagamaan. 1. Keistimewaan nombor 19 dalam Al-Quran. Penyelidikan telah mengenal pasti nombor 19 sebagai nombor yang mempunyai keistimewaan dalam Al-Quran. Contoh-contoh termasuk Basmalah, frase pembuka Bismillah terdiri daripada 19 huruf. Jumlah surah, Al-Quran terdiri daripada 14 surah, setara dengan 19 darab 6. Jumlah huruf, jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran ialah 33 yaitu 11 darab 19 juz. Nombor 19 dipercayai sebagai asas matematik yang mengajar kebenaran dan keistimewaan dalam ajaran Islam. 1. Sholat dan pergerakan bumi. Kajian ini menemui hubungan antara amalan solat dalam Islam dengan pergerakan bumi. Antara dapatan, sholat sebagai pergerakan, satu rakaat solat dikaitkan dengan pergerakan bumi sebenarnya pelipur bumi, menjadikan solat sebagai refleksi pergerakan bumi. Bumi berputar, bumi sholat. Konsep ini menyatakan bahwa pergerakan bumi adalah seperti solat, di mana solat juga melibatkan gerakan sujud dan bangun. 1. Penemuan matematik dalam sholat. Sholat gerhana. Amalan sholat gerhana dikaitkan dengan peristiwa gerhana matahari dan bulan. 2 kali rukuk dalam sholat gerhana dianggap sebagai 180 degree pergerakan, setara dengan pergerakan garis lurus dalam fenomena gerhana. Sholat wusto. Kajian menggunakan konsep gigi gergasi, untuk menganalisis solat 5 waktu. KPK, kelipatan persekutuan terkecil daripada 2, 3, dan 4 yang mewakili bilangan rakaat dalam sholat, ialah 12, yang dikaitkan dengan 12 gigi bumi dan 19 huruf dalam Bismillah. 1. Fenomena nombor 31. Kajian juga menemui, bumi dan akhirat, surah Ar-Rahman, menyebut bumi sebanyak 12 kali dan akhirat sebanyak 19 kali. Jumlah 12 plus 19 dan 31 yang dikaitkan dengan pengulangan ayat dalam surah yang sama. 1. Landasan filosofis wahyu dan matematik. Kajian ini berasaskan keyakinan bahwa matematik dalam Al-Quran adalah hasil wahyu, bukan ciptaan manusia. Ia menggunakan pendapat bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang mempunyai dasar matematik yang mendalam. 1. Implikasi dan pengajaran matematik Islam. Kajian ini menganjurkan pengajaran matematik yang menggabungkan ajaran Islam dan Al-Quran, menjadikan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan. Penghormatan kepada ilmu. Ia juga menggalakkan penghormatan terhadap ilmu matematik sebagai anugerah Allah dan cara untuk menghampiri kebenaran. 1. Kritikan dan pertimbangan. Kepentingan pengesahan. Walaupun kajian ini menawarkan perspektif yang menarik, ia memerlukan pengesahan dan pengkajian lanjut oleh pakar matematik dan teologi untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapat. Penghayatan berseimbang. Penghayatan seimbang pengenal tematik dalam Al-Quran hendaklah dilakukan dengan berseimbang, mengikut kognisi dengan tafsiran tradisional dan saintifik. 1. Penutup. Kertas konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan idea-idea tentang matematik Islam dan matematik Al-Quran seperti yang ditemui oleh Fahmi Basya. Ia lebih menggalakkan penyelidikan dan perbincangan dalam kalangan pakar dan ummah untuk memahami hubungan yang lebih mendalam antara matematik dan ajaran Islam. Kertas konsep Matematika Islam, Matem Al-Quran. Latar belakang penjelasan umum tentang matematika Islam. Pentingnya hubungan antara matematik dan agama dalam konteks Islam. Pengenalan tentang Fahmi Basya dan penelitiannya. Bab 1. Asas matematik dalam Al-Quran. Pengenalan tentang kehadiran matematik dalam Al-Quran. Konsep angka dan nombor dalam Islam. Sejarah penggunaan matematik dalam tafsiran Al-Quran. Bab 2. Fenomena nombor 19. Analisis mendalam tentang nombor 19 dalam Al-Quran. Contoh-contoh lain daripada Al-Quran yang melibatkan nombor 19. Tafsiran dan pengertian spiritual tentang nombor 19. Bab 3. Sholat dan pergerakan bumi. Penjelasan terperinci tentang konsep bumi sholat. Hubungan antara waktu sholat dan pergerakan bumi. Perspektif saintifik tentang pergerakan bumi dan ayat-ayat Al-Quran berkaitan. Bab 4. Matematik dalam amalan. Amal analisis matematik dalam amalan seperti zakat, puasa, dan haji. Perkiraan dan pengatur caraan dalam amalan Islam. Bab 5. Pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran. Kajian tentang struktur matematik dalam ayat-ayat Al-Quran.
kriptografi dan sandi dalam konteks Al-Quran. Bab 6. Nombor 31 dan maknanya. Tafsiran tentang nombor 31 dalam Al-Quran. Hubungan antara nombor 31 dengan konsep-konsep keagamaan. Bab 7. Landasan filosofis matematika Islam. Filosofi di sebalik matematika Islam. Perbezaan antara matematik sekular dan matematik dalam konteks keagamaan. Bab 8. Kritikan dan perbincangan. Kesan sosial dan budaya matematik Islam. Perbandingan dengan pandangan akademik tradisional. Pontian kritikal dan cabaran dalam kajian ini. Bab 9. Kesimpulan dan cadangan. Ringkasan dapatan kajian, cadangan untuk penyelidikan dan pengajaran masa depan. Bab 1. Asas matematik dalam Al-Quran. Pengenalan matematika Islam, atau matematika Al-Quran, adalah bidang pengkajian yang mempelajari hubungan antara matematik dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Ia menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan dan menemui kebenaran dalam ajaran Islam. Matematika Islam percaya bahwa matematik bukan sahaja satu bidang sains semata-mata, tetapi juga mempunyai dimensi spiritual yang mendalam. Matematik dan Islam. Dalam Islam, matematik dianggap sebagai anugerah Allah untuk memahami alam semesta dan kehidupan. Ia digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan, daripada pengiran zakat hingga perancangan masjid. Al-Quran sendiri mempunyai banyak rujukan kepada konsep matematik dan nombor. Penggunaan matematik dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan matematik dalam pelbagai cara, termasuk anggaran, penggunaan nombor spesifik seperti 19, juta, dan 100 dalam ayat-ayat. Pengulangan konsep dan idea untuk memperkukuh kebenaran. Struktur matematik, pola dan susunan yang kompleks dalam susunan ayat dan surah. Sejarah matematik Islam. Matematik Islam mempunyai sejarah yang panjang dan kaya. Dari zaman keemasan Islam, matematik telah memainkan peranan penting dalam pembangunan sains dan falsafah. Matematikawan Islam, ulama seperti Al-Khwarizmi, yang dianggap sebagai bapa algebra. Sumbangan. Matematik Islam telah memberi sumbangan besar kepada bidang geometri, algebra, dan kalkulus. Matematik sebagai alat untuk kepercayaan. Dalam konteks agama, matematik digunakan untuk memahami dan menjelaskan ajaran agama. Ia membantu orang memahami konsep yang abstrak melalui anggaran dan logik. Keturunan matematik. Penggunaan matematik untuk memahami warisan dan pembahagian harta. Astronomi dan kalender. Penggunaan matematik untuk mengatur kalender Islam dan masa untuk solat. Landasan filosofis matematik dalam Islam mempunyai landasan filosofis yang kuat. Ia berasaskan keyakinan bahawa matematik adalah cara untuk memahami kebenaran dan kebijaksanaan Allah. Kebenaran matematik. Matematik dianggap sebagai ungkapan kebenaran mutlak. Keselarasan alam. Matematik membantu memahami keselarasan dan ketertiban dalam alam semesta. Matematik dan amalan matematik juga memainkan peranan penting dalam amalan keagamaan Islam. Solat, pengiran masa solat dan arah kiblat. Zakat, pengiran zakat dan pembahagian harta. Haji, pengatur caraan dan pengiraan untuk ibadah haji. Filsafat matematik dalam Islam. Filsafat matematik dalam Islam memadukan unsur-unsur mistik dan sains. Angka sebagai simbol, angka seperti 15, 7, dan 5 mempunyai makna spiritual. Logik dan iman. Penggunaan logik matematik untuk memperkukuh iman. Kritikan dan perbincangan. Walaupun matematika Islam menawarkan perspektif yang menarik, ia juga mempunyai kritikan. Interpretasi berbeza tafsiran tentang matematik dalam Al-Quran. Pengesahan sains, perlu pengesahan saintifik untuk setengah teori. Kesimpulannya, bab ini memberikan gambaran umum tentang matematik Islam dan peranannya dalam memahami Al-Quran. Ia menunjukkan bagaimana matematik dan agama boleh berpadu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran dan keagungan Allah. Penutup. Dengan pembahasan tentang asas matematik dalam Al-Quran, bab ini memperkenalkan konsep matematik Islam dan kepentingannya dalam pengkajian agama. Ia membuka penyelidikan lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara matematik dan ajaran Islam. Nota pengarang, bab 2. Fenomena nombor 19. Pengenalan nombor 19 adalah salah satu nombor yang paling penting dan berulang dalam Al-Quran. Fenomena nombor 19 dikenali sebagai kod 19 dan dipercayai sebagai bukti matematik yang menunjukkan ketelitian dan keagungan Al-Quran. Bab ini akan mengkaji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran, maknanya, dan implikasinya dalam matematik Islam. Nombor 19 dalam Al-Quran. Kehadiran nombor 19. Nombor 19 muncul dalam pelbagai aspek Al-Quran. Basmalah, frasa Bismillah yang terdapat di awal setiap surah kecuali surah At-Taubah, terdiri daripada 19 huruf. Jumlah surah,
Al-Quran terdiri daripada 13 surah, yaitu 19 pada 6. Jumlah ayat. Jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran ialah 6 yang juga berkaitan dengan nombor 19. Huruf-huruf pembuka. Terdapat 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf pembuka, mukatsat, dan 29 ialah 19 plus 10. Contoh-contoh nombor 19 surah Al-Kafirun. Surah ini terdiri daripada 11 ayat. Jika dijumlahkan, 11 plus 19 30, yang berkaitan dengan jumlah huruf dalam basmalah dan huruf pembuka surah ini. Surah An-Naziat. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Bab 6 ialah 11 dan 28 yang menunjukkan struktur matematik yang rumit. Surah Al-Mudaththir. Surah ini terdiri daripada 56 ayat. 56 adalah 19 bambar 2 plus 16 yang juga menunjukkan struktur yang sama. Makna nombor 19, simbol kebenaran. Nombor 19 dipercayai sebagai simbol kebenaran dan ketetapan. Kehadirannya yang berulang dalam Al-Quran dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat diubah. Pengajaran kepada manusia nombor 19 juga dianggap sebagai pengajaran kepada manusia tentang keharmonian dan keterdalam alam semesta. Ia mengajar kita untuk mencari kebenaran dan menghargai ketulusan dalam kehidupan. Kepastian matematik. Dalam konteks matematik, nombor 19 menunjukkan kepastian dan ketetapan. Ia adalah nombor perdana yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain yang melambangkan keunikan dan keharmonian. Penemuan matematik, struktur matematik, bab 2, fenomena, nombor 19 pengenalan. Nombor 19 adalah salah satu nombor yang paling penting dan berulang dalam Al-Quran. Fenomena nombor 19 dikenali sebagai Qut 19 dan dipercayai sebagai bukti matematik yang menunjukkan ketelitian dan keagungan Al-Quran. Bab ini akan mengkaji kehadiran nombor 11 dalam Al-Quran, maknanya dan implikasinya dalam matematik Islam. Nombor 19 dalam Al-Quran. Kehadiran nombor 19. Nombor 19 muncul dalam pelbagai aspek Al-Quran. Basmalah, frasa Bismillah yang terdapat di awal setiap surah, kecuali surah At-Taubah, terdiri daripada 19 huruf. Jumlah surah Al-Quran terdiri daripada 111 surah, yaitu 19 pada 6. Jumlah ayat. Jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran ialah 68. Jika dijumlahkan, 6 plus 3 plus 4 plus 8 = 21, dan 21 plus 19 40, yang juga berkaitan dengan nombor 19. Huruf-huruf pembuka. Terdapat 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf pembuka, mukatsat, dan 29 ialah 19 plus 10. Contoh-contoh nombor 19 surah Al-Kafirun. Surah ini terdiri daripada 11 ayat. Jika dijumlahkan, 11 plus 19 = 30, yang berkaitan dengan jumlah huruf dalam basmalah dan huruf pembuka surah ini. Surah An-Naziat. Surah ini terdiri daripada 8 ayat. 6 ialah 19 pada 2 plus 8, yang menunjukkan struktur matematik yang rumit. Surah Al-Mudaththir. Surah ini terdiri daripada 50 ayat. 56 adalah 19 kabar 2 plus 16, yang juga menunjukkan struktur yang sama. Struktur matematik Al-Quran nombor 19 ditemui dalam struktur matematik Al-Quran. Contohnya, jumlah huruf, jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran ialah 30,733, yaitu 19 × 11,407. Jumlah kata, terdapat 52,212 kata dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan nombor 19 melalui rumus matematik. Pengujian dan pengesahan penyelidik seperti Fahmi Basya telah menguji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran melalui pengiraan statistik dan matematik. Dapatan menunjukkan kehadiran yang signifikan dan bukan kebetulan. Makna nombor 11, simbol kebenaran. Nombor 19 dipercayai sebagai simbol kebenaran dan ketetapan. Kehadirannya yang berulang dalam Al-Quran dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat diubah. Pengajaran kepada manusia nombor 19 juga dianggap sebagai pengajaran kepada manusia tentang keharmonian dan ketertiban dalam alam semesta. Ia mengajar kita untuk mencari kebenaran dan menghargai ketulusan dalam kehidupan. Kepastian matematik. Dalam konteks matematik, nombor 19 menunjukkan kepastian dan ketetapan. Ia adalah nombor perdana yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain, yang melambangkan keunikan dan keharmonian. Penemuan matematik struktur matematik Al-Quran. Nombor 19 ditemui dalam struktur matematik Al-Quran. Contohnya, jumlah huruf. Jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran ialah 3,733, yaitu 11 pada 18 Zulhijjah. Jumlah kata.
Terdapat 52,17 kata dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nombor 11 melalui rumus matematik. Pengujian dan pengesahan penyelidik seperti Fahmi Basha telah menguji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran melalui pengiraan statistik dan matematik. Dapatan menunjukkan kehadiran yang signifikan dan bukan kebetulan. Implikasi dan pengajaran. Pengajaran matematik Islam, kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran mengajar kita untuk menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan. Ia menggalakkan pengajaran matematik yang menggabungkan ajaran Islam dan Al-Quran. Penghormatan kepada ilmu nombor 11 juga mengajar kita untuk menghormati ilmu matematik sebagai anugerah Allah. Ia adalah cara untuk menghampiri kebenaran dan memahami keagungan Allah. Amalan dalam kehidupan kita juga diajar untuk menerapkan konsep matematik dalam kehidupan seharian, seperti dalam pengiraan zakat, perancangan harta, dan pengaturcaraan ibadah. Kritikan dan perbincangan, kesan sosial dan budaya. Kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah. Ia penyelidikan dan pengajaran matematik dalam konteks keagamaan. Perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan akademik yang mempersoalkan fenomena nombor 19. Mereka menganggap bahawa sesetengah dapatan mungkin disebabkan oleh bias pengesahan dan kecenderungan untuk mencari pola. Pontian kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang nombor 11. Pengesahan saintifik dan kritikal adalah penting dalam bidang ini. Kesimpulannya, bab ini mengkaji fenomena nombor 19 dalam Al-Quran dan implikasinya dalam matematik Islam. Nombor 19 dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan kebenaran dan keagungan Al-Quran. Ia mengajar kita untuk menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan dan menghormati ilmu sebagai anugerah Allah. Dengan pemahaman tentang fenomena nombor 19, bab ini menjadikan pembaca lebih sedar tentang pelajaran matematik dalam Al-Quran. Ia memanggil ummah untuk menggunakan ilmu matematik dalam kehidupan keagamaan dan memulakan penyelidikan lebih lanjut dalam matematik Islam. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang fenomena nombor 19 dalam Al-Quran. Contoh nombor 19 dalam Al-Quran. Contoh 1. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun terdiri daripada 11 ayat. Jika dijumlahkan 11 plus 11 plus 30, yang berkaitan dengan jumlah huruf dalam basmalah dan huruf pembuka surah ini. Contoh 2, Surah An-Naziat. Surah An-Naziat terdiri daripada 46 ayat. Paparan mialih plus per 2 menunjukkan struktur matematik yang rumit. Contoh 3, Surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir terdiri daripada 56 ayat. 56 adalah surat 12 ke-2 plus 16, yang juga menunjukkan struktur yang sama. Struktur matematik Al-Quran jumlah huruf. Jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran ialah 337,333, yaitu 11 dan 12,4 Jumlah kata. Terdapat 52,17 kata dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nombor 12 melalui rumus matematik. Pengujian dan pengesahan pengiraan statistik penyelidik, seperti Fahmi Basha telah menggunakan pengiraan statistik untuk menguji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran. Dapatan menunjukkan kehadiran yang signifikan dan bukan kebetulan. Pengesahan matematik. Pengesahan matematik juga dilakukan untuk memastikan sahihan dapatan. Ia memastikan bahawa kehadiran nombor 19 bukan sahaja berlaku secara kebetulan, tetapi juga mempunyai pola dan struktur yang konsisten. Makna nombor 19 dalam pengajaran Islam. Simbol kebenaran. Nombor 19 dipercayai sebagai simbol kebenaran dan ketetapan. Kehadirannya yang berulang dalam Al-Quran dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat diubah. Pengajaran kepada manusia. Nombor 19 mengajar kita untuk mencari kebenaran dan menghargai ketulusan dalam kehidupan. Ia mengingatkan kita bahawa alam semesta dipenuhi dengan ketertiban dan harmoni yang boleh dimengerti melalui matematik. Kepastian matematik. Dalam konteks matematik, nombor 19 menunjukkan kepastian dan ketetapan. Ia adalah nombor perdana yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain, yang melambangkan keunikan dan keharmonian. Amalan dalam kehidupan pengiraan zakat nombor 19 juga boleh diterapkan dalam pengiraan zakat dan pembahagian harta. Ia membantu kita untuk memastikan bahawa pengiraan dilakukan dengan tepat dan mengikut ajaran Islam. Pengaturcaraan ibadah.
Kita juga boleh menggunakan konsep matematik dalam pengatur caraan ibadah seperti solat dan haji. Ia membantu kita untuk memenuhi ibadah dengan lebih baik dan mengikuti tuntutan agama. Kritikan dan perbincangan kesan sosial dan budaya. Kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah. Ia penyelidikan dan pengajaran matematik dalam konteks keagamaan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kebenaran Al-Quran. Perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan akademik yang mempersoalkan fenomena nombor 19. Mereka menganggap bahawa sesetengah dapatan mungkin disebabkan oleh bias pengesahan dan kecenderungan untuk mencari pola. Pengesahan saintifik dan kritikal adalah penting dalam bidang ini. Hontian, kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang nombor 19. Penggunaan kaedah saintifik yang kukuh dan pengesahan berterusan adalah penting untuk memastikan. Bab 2. Fenomena nombor 19. Pengenalan nombor 19 adalah salah satu nombor yang paling penting dan berulang dalam Al-Quran. Fenomena nombor 19 dikenali sebagai Kod 19 dan dipercayai sebagai bukti matematik yang menunjukkan ketelitian dan keagungan Al-Quran. Bab ini akan mengkaji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran, maknanya, dan implikasinya dalam matematik Islam. Nombor 19 dalam Al-Quran. Kehadiran nombor 19. Nombor 19 muncul dalam pelbagai aspek Al-Quran. Basmalah, frase Bismillah yang terdapat di awal setiap surah kecuali surah At-Taubah terdiri daripada 19 huruf. Jumlah surah, Al-Quran terdiri daripada 11 surah, yaitu 19 kabza 6. Jumlah ayat, jumlah keseluruhan ayat dalam Al-Quran ialah 6 divided per 8. Jika dijumlahkan, 6 plus 3 plus 4, 8, 21, dan 21 plus 19, 40, yang juga berkaitan dengan nombor 19. Huruf-huruf pembuka, terdapat 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf pembuka, dan 29 ialah 19 plus 10. Contoh-contoh nombor 19. Surah Al-Kafirun. Surah ini terdiri daripada 11 ayat. Jika dijumlahkan, 11 plus 15, 30. Yang berkaitan dengan jumlah huruf dalam basmalah dan huruf pembuka surah ini. Surah An-Naziat. Surah ini terdiri daripada bab 6 ayat. Bab 6 ialah 19 kan 2 plus 8 yang menunjukkan struktur matematik yang rumit. Surah Al-Mudaththir. Surah ini terdiri daripada 6 ayat. 56 adalah 19 kan 2 plus 14 yang juga menunjukkan struktur yang sama. Struktur matematik Al-Quran. Nombor 19 ditemui dalam struktur matematik Al-Quran. Contohnya, jumlah huruf. Jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran ialah 30 huruf himos 233, yaitu 19 tamar, it soldes kual metod. IJT terdapat 49 kila tening Al-Quran, hal mirmul betnim worths meteeng. Pengujian dan pengesahan penyelidik seperti Fahmi Basha telah menguji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran melalui pengiraan statistik dan matematik. Dapatan menunjukkan kehadiran yang signifikan dan bukan kebetulan. Makna nombor 19, simbol kebenaran. Nombor 19 dipercayai sebagai simbol kebenaran dan ketetapan. Kehadirannya yang berulang dalam Al-Quran dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat diubah. Pengajaran kepada manusia. Nombor 19 juga dianggap sebagai pengajaran kepada manusia tentang keharmonian dan ketertiban dalam alam semesta. Ia mengajar kita untuk mencari kebenaran dan menghargai ketelusan dalam kehidupan. Kepastian matematik. Dalam konteks matematik, nombor 19 menunjukkan kepastian dan ketetapan. Ia adalah nombor perdana yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain, yang melambangkan keunikan dan keharmonian. Penemuan matematik, struktur matematik Al-Quran. Nombor 19 ditemui dalam struktur matematik Al-Quran. Contohnya, jumlah huruf. Jumlah keseluruhan huruf dalam Al-Quran ialah 3,3, yaitu 19 plus 19 kue 4. Jumlah terdapat 52,213 kata dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan nombor 19 melalui rumus matematik. Pengujian dan pengesahan penyelidik seperti Fahmi Basha telah menggunakan pengiraan statistik untuk menguji kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran. Dapatan menunjukkan kehadiran yang signifikan dan bukan kebetulan. Implikasi dan pengajaran. Pengajaran matematik Islam. Kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran mengajar kita untuk menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan. Ia menggalakkan pengajaran matematik menggabungkan ajaran Islam dan Al-Quran.
Penghormatan kepada ilmu nombor 19 juga mengajar kita untuk menghormati ilmu matematik sebagai anugerah Allah. Ia adalah cara untuk menghampiri kebenaran dan memahami keagungan Allah. Amalan dalam kehidupan kita juga diajar untuk menerapkan konsep matematik dalam kehidupan seharian, seperti dalam pengiraan zakat, perancangan harta, dan pengatur caraan ibadah. Kritikan dan perbincangan kesan sosial dan budaya. Kehadiran nombor 19 dalam Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah. Ia penyelidikan dan pengajaran matematik dalam konteks keagamaan, perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan akademik yang mempersoalkan fenomena nombor 19. Mereka menganggap bahawa setengah dapatan mungkin disebabkan oleh bias pengesahan dan kecenderungan untuk mencari pola. Pontian kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang nombor 19. Pengesahan saintifik dan kritikal adalah penting dalam bidang ini. Kesimpulannya, bab ini mengkaji fenomena nombor 19 dalam Al-Quran dan implikasinya dalam matematik Islam. Nombor 19 dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan kebenaran dan keagungan Al-Quran. Ia mengajar kita untuk menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan dan menghormati ilmu sebagai anugerah Allah. Penutup. Dengan pemahaman tentang fenomena nombor 19, bab ini menjadikan pembaca lebih sedar tentang pelajaran matematik dalam Al-Quran. Ia memanggil ummah untuk menggunakan ilmu matematik dalam kehidupan keagamaan dan memulakan penyelidikan lebih lanjut dalam matematik Islam. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang fenomena nombor 19 dalam Al-Quran. Bab 3. Sholat dan pergerakan bumi. Pengenalan. Salah satu konsep yang menarik dalam matematik Islam ialah hubungan antara solat dan pergerakan bumi. Bab ini akan mengkaji bagaimana solat, yang merupakan amalan keagamaan utama dalam Islam, mempunyai kaitan dengan pergerakan bumi dari sudut matematik dan astronomi. Sholat, sebagai pergerakan-gerakan sholat. Dalam sholat, orang mempunyai rangkaian gerakan seperti tujuh, ruku, sujud, dan duduk. Setiap gerakan ini mempunyai makna dan tujuan tersendiri. Pergerakan bumi. Bumi sentiasa bergerak mengelilingi paksinya, menghasilkan siklus hari dan malam. Pergerakan ini juga mempengaruhi masa sholat yang ditetapkan dalam Islam. Hubungan antara sholat dan bumi. Sholat sebagai pergerakan bumi. Konsep bumi sholat menyatakan bahawa pergerakan bumi adalah seperti sholat. Setiap putaran bumi mengelilingi paksinya adalah seperti satu rakaat sholat. Masa sholat dan pergerakan bumi. Masa-masa sholat dalam Islam ditetapkan berdasarkan kedudukan matahari dan bumi. Ini menggunakan konsep matematik dan astronomi untuk menentukan masa yang tepat. Gerakan sholat dalam matematik, gerakan tirab 60 darjah. Satu rakaat sholat melibatkan gerak-gerakan yang setara dengan 360 darjah, berubah seperti satu putaran penuh. Ini mempunyai kaitan dengan pergerakan bumi yang berputar 360 darjah setiap hari. Gerakan ruku dan sujud, gerakan ruku, darjah, dan sujud 120 darjah. Dalam solat juga mempunyai kaitan dengan sudut dalam matematik. Ia mengajar kita tentang geometri dalam amalan keagamaan. Penggunaan matematik dalam solat, pengiraan masa solat. Penggunaan matematik untuk mengira masa solat berdasarkan kedudukan matahari. Ini melibatkan perhitungan sudut dan masa. Arah kiblat. Penggunaan matematik untuk menentukan arah kiblat dari mana-mana lokasi di dunia. Ini melibatkan konsep geografi dan trigonometri. Filosofi sholat dan bumi, keselarasan alam dan amalan sholat sebagai amalan yang menggabungkan keselarasan alam dan keagamaan. Ia mengajar kita untuk hidup berselerak dengan alam semesta. Kebajikan manusia. Sholat mengingatkan kita tentang tempat kita dalam alam semesta dan keperluan untuk beribadah dan bersyukur. Implikasi dan pengajaran matematik dalam sholat. Kajian tentang hubungan sholat dan bumi mengajar kita untuk menggunakan matematik dalam kehidupan keagamaan. Ia menggalakkan pengajaran yang menggabungkan matematik dan ajaran Islam. Penghormatan kepada alam. Ia juga mengajar kita untuk menghormati alam sebagai ciptaan Allah dan menggunakan matematik untuk memahami keagungannya. Amalan dalam kehidupan kita diajar untuk menggunakan matematik dalam menentukan masa solat dan arah kiblat, memastikan amalan keagamaan yang tepat. Kritikan dan perbincangan. Kesan sosial dan budaya. Konsep solat dan bumi mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah, menggalakkan penyelidikan dalam bidang astronomi dan matematik Islam.
perbandingan dengan pandangan saintifik. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan pandangan antara tafsiran matematik dan pengetahuan saintifik tentang pergerakan bumi. Pengesahan saintifik adalah penting dalam bidang ini. Poncian kritikal, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang hubungan solat dan bumi. Pengesahan melalui kaedah saintifik yang kukuh adalah penting. Kesimpulannya, bab ini mengkaji hubungan antara solat dan pergerakan bumi dalam matematik Islam. Ia mengajar kita untuk menggunakan matematik dalam amalan keagamaan dan menghormati alam sebagai ciptaan Allah. Penutup, dengan pemahaman tentang hubungan solat dan bumi, bab ini memperkukuhkan penggunaan matematik dalam kehidupan keagamaan. Ia memanggil umat untuk terus meneroka hubungan antara matematik dan ajaran Islam. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penyelidikan lebih lanjut tentang hubungan solat dan pergerakan bumi dalam konteks matematik Islam. Bab Port, matematik dalam amalan. Amal pengenalan. Dalam Islam, amalan-amal seperti zakat, puasa, dan haji mempunyai aspek matematik yang mendalam. Bab ini akan mengkaji bagaimana matematik digunakan dalam amalan ini dan maknanya dalam konteks keagamaan. Zakat, pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang melibatkan pengiraan dan pembahagian harta. Ia mempunyai kaedah dan kadar yang ditetapkan. Pengiraan zakat, penggunaan matematik untuk mengira zakat yang betul. Ini melibatkan pengiraan kadar zakat, jenis harta, dan jumlah yang perlu dibayar. Contoh pengiraan zakat. Contoh pengiraan zakat untuk harta seperti wang, emas, dan ternak. Ini menunjukkan aplikasi matematik dalam kehidupan seharian. Puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah amalan menahan diri dari makan dan minum dari subuh hingga petang. Ia mempunyai masa dan kaedah yang ditetapkan. Pengiraan masa puasa. Penggunaan matematik untuk menentukan masa mula dan berakhirnya puasa. Ini pengiraan masa matahari terbit dan melibatkan terbenam. Keistimewaan puasa. Puasa juga mempunyai keistimewaan seperti Lailatul Qadar. Penggunaan matematik untuk memahami kepentingan masa-masa tertentu dalam puasa. Pengertian haji. Haji adalah amalan ibadah yang dilakukan di Mekah sekali dalam hidup bagi orang Islam yang mampu. Ia mempunyai ritual dan kaedah yang kompleks. Pengiraan haji. Penggunaan matematik dalam pengaturcaraan haji, termasuk pengiraan masa dan jumlah orang yang boleh menghadiri. Geometri dalam haji. Penggunaan geometri dalam ritual haji seperti tawaf dan sa'i. Ini menunjukkan bagaimana geometri digunakan dalam amalan keagamaan. Penggunaan matematik dalam amalan pengajaran matematik Islam. Amalan amal dalam Islam mengajar kita untuk menggunakan matematik dalam kehidupan seharian. Ia menggalakkan penggunaan matematik sebagai alat untuk kebajikan. Kepastian dalam amalan matematik memberikan kepastian dalam amalan, memastikan bahawa amalan dilakukan dengan betul dan mengikut ajaran Islam. Amalan dalam kehidupan kita diajar untuk menggunakan matematik dalam mengatur harta, masa, dan ibadah. Ini membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan teratur dan lebih bermakna. Kritikan dan perbincangan, kesan sosial dan budaya. Penggunaan matematik dalam amalan. Bab 4, matematik dalam amalan. Aman dalam Islam, amalan seperti zakat, puasa, dan haji mempunyai dimensi matematik yang mendalam. Bab ini akan menjelajahi bagaimana matematik digunakan dalam amalan-amalan ini dan maknanya dalam konteks keagamaan. Zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah satu daripada 5 rukun Islam yang melibatkan pengambilan sebahagian harta untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Ia adalah wajib kepada orang Islam yang mempunyai harta melebihi kadar tertentu. Participants na tedzaploid fripten gengir zakat dengan tepat. Ini melibatkan pengiraan kadar zakat, umumnya 2.5% bagi harta tunai dan 5-10% bagi hasil tanaman dan ternakan, penentuan nilai harta, dan pengiraan jumlah yang perlu dibayar. Contoh pengiraan zakat. Contoh pengiraan zakat untuk pelbagai jenis harta. Zakat harta tunai. Jika seseorang mempunyai wang simpanan sebanyak 40,000, zakat yang perlu dibayar ialah 2.5% daripada jumlah tersebut, iaitu 100,000. Zakat ternak. Bagi seseorang yang mempunyai 100 ekor kambing, zakat yang dikenakan ialah 2 ekor kambing. Puasa. Pengertian puasa. Puasa adalah amalan menahan diri dari makan, minum, dan keperluan jasmani lainnya dari fajar hingga matahari tenggelam, terutamanya semasa bulan Ramadan. Pengiraan masa puasa. Matematik membantu menentukan masa mula dan berakhirnya puasa. Ini melibatkan pengiraan waktu subuh dan waktu petang berdasarkan kedudukan matahari. Keistimewaan puasa.
Puasa juga mempunyai keistimewaan seperti Lailatul Qadar. Penggunaan matematik untuk memahami kepentingan masa-masa tertentu dalam puasa. Haji. Pengertian haji. Haji adalah amalan ibadah yang dilakukan di Mekah sekali dalam hidup bagi orang Islam yang mampu. Ia melibatkan rangkaian ritual dan tindakan yang dirancang. Pengiran haji. Matematik digunakan dalam pelbagai aspek haji. Pengiran masa. Menentukan tarikh awal dan akhir haji. Jumlah orang. Pengurusan bilangan jemaah haji untuk mengelakkan sesak dan kemacetan. Geometri dalam haji. Penggunaan geometri dalam ritual haji seperti tawaf, berkeliling Ka'bah, dan sa'i, berlari antara Safa dan Marwah. Pola dan jarak dalam ritual ini mempunyai kepentingan matematik. Penggunaan matematik dalam amalan pengajaran matematik Islam. Amalan-amalan Islam mengajar kita untuk menggunakan matematik dalam kehidupan seharian. Ia menggalakkan penggunaan matematik sebagai alat untuk kebajikan dan keadilan. Kepastian dalam amalan matematik memberikan kepastian dalam amalan, memastikan bahwa amalan dilakukan dengan betul dan mengikut ajaran Islam. Amalan dalam kehidupan kita diajar untuk menggunakan matematik dalam mengatur harta, masa, dan ibadah. Ini membantu kita untuk menjalani kehidupan dengan teratur dan lebih bermakna. Kritikan dan perbincangan kesan sosial dan budaya. Penggunaan matematik dalam amalan amal mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan umat. Ia menggalakkan penggunaan ilmu untuk kebajikan masyarakat. Perbandingan dengan pandangan saintifik. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan pandangan antara tafsiran matematik dan pengetahuan saintifik tentang amalan amal. Pengesahan saintifik adalah penting dalam bidang ini. Pontian kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang penggunaan matematik dalam amalan amal. Pengesahan melalui kaedah saintifik yang kukuh adalah penting. Kesimpulannya, bab ini mengkaji penggunaan matematik dalam amalan-amal Islam. Ia mengajar kita untuk menggunakan matematik dalam kehidupan keagamaan dan menghormati ilmu sebagai anugerah Allah. Penutup, dengan pemahaman tentang penggunaan matematik dalam amalan amal, bab ini memperkukuhkan penggunaan matematik dalam kehidupan keagamaan. Ia memanggil ummah untuk terus meneroka hubungan antara matematik dan ajaran Islam. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penyelidikan lebih lanjut tentang penggunaan matematik dalam amalan amal dalam konteks matematik Islam. Bab 5. Bab 5 Pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran. Pengenalan Al-Quran sebagai firman Allah mempunyai struktur dan pengkodan matematik yang rumit. Pengkodan ini dianggap sebagai salah satu bukti keagungannya dan bukti bahwa ia adalah firman Allah. Bab ini akan mengkaji tentang pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran dan implikasinya dalam matematik Islam. Struktur pengkodan matematik. Pengertian pengkodan matematik. Pengkodan matematik merujuk kepada kehadiran nombor-nombor dan pola matematik yang disusun secara sistematik dalam teks Al-Quran. Ia boleh ditemui dalam bentuk nombor, huruf, atau susunan ayat. Kepentingan pengkodan matematik. Pengkodan matematik dianggap sebagai bukti keagungan Al-Quran dan ketetapan ajaran Islam. Ia juga membantu pembaca untuk memahami dan mengingati teks Al-Quran dengan lebih baik. Contoh-contoh pengkodan nombor dalam ayat. Contoh penggunaan nombor dalam ayat-ayat Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbezaan malam dan siang, terdapat tanda tantim di orang yang berakal. Terdapat tanda bamigilu keman hala, sebuah pras. Nomor 2 merujuk kepada malam dan siang. Allah menciptakan kamu, kemudian memberi kamu kematian, kemudian menghidupkan kamu sekali lagi. Nomor 3 merujuk kepada fase kehidupan, huruf-huruf pembuka. Huruf-huruf pembuka dalam 29 surah juga dianggap sebagai pengkodan matematik. Contohnya, Alif Lam Mim muncul di awal beberapa surah. Jumlah huruf-huruf ini dalam surah-surah tersebut mempunyai kaitan matematik. Pengulangan ayat, kehadiran pengulangan ayat atau frasa juga boleh dianggap sebagai pengkodan matematik. Contohnya, Allahullah penguasa segala galaksi, diulang sebanyak 112 kali dalam Al-Quran. Analisis dan tafsiran. Analisis matematik. Analisis matematik kehadiran nombor-nombor dan pola dalam Al-Quran. Contohnya, pengiraan jumlah huruf-huruf pembuka dan kaitan matematiknya. Pengiraan nombor dalam ayat dan maknanya. Tafsiran makna. Tafsiran kemungkinan makna di sebalik pengkodan matematik. Contohnya, nombor 7 sebagai simbol kesempurnaan. Pengulangan ayat sebagai cara untuk memperkukuh kebenaran. Kritikan dan perbincangan kesan sosial dan budaya. Pengkodan matematik dalam Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah.
ia penyelidikan dan pengajaran matematik dalam konteks keagamaan. Perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan akademik yang mempersoalkan fenomena pengkodan matematik. Mereka menganggap bahawa sesetengah dapatan mungkin disebabkan oleh bias pengesahan dan kecenderungan untuk mencari pola. Pontian kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang pengkodan matematik. Pengesahan saintifik dan kritikal adalah penting dalam bidang ini. Kesimpulannya, bab ini mengkaji pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran dan implikasinya dalam matematik Islam. Pengkodan matematik dianggap sebagai bukti keagungan Al-Quran dan ketetapan ajaran Islam. Ia juga membantu pembaca untuk memahami dan mengingati teks Al-Quran dengan lebih baik. Penutup. Dengan pemahaman tentang pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran, bab ini memperkukuhkan penggunaan matematik dalam kehidupan keagamaan. Ia memanggil ummah untuk terus meneroka hubungan antara matematik dan ajaran Islam. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang pengkodan matematik dalam Al-Quran. Bab 6. Nombor 31 dan maknanya. Pengenalan nombor 31 adalah nombor yang mempunyai keistimewaan dan makna mendalam dalam Al-Quran. Ia muncul dalam pelbagai konteks dan dianggap sebagai simbol keagungan dan kebijaksanaan. Bab ini akan mengkaji kehadiran nombor 31 dalam Al-Quran dan maknanya dalam matematik Islam. Kehadiran nombor 1 dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman adalah surah yang terkenal dengan pengulangan ayat, "Maka apakah tanda-tanda keagungan Tuhanku yang kamu dustakan?" sebanyak 31 kali. Ini menjadikan surah ini sebagai contoh yang jelas tentang kehadiran nombor 31. Pengulangan ayat dalam surah Ar-Rahman, ayat "Maka apakah tanda-tanda keagungan Tuhanku yang kamu dustakan?" diulang sebanyak 31 kali. Pengulangan ini bukan sahaja untuk menyatakan keagungan Allah, tetapi juga untuk memberi pengajaran tentang kebenaran dan keagungan. Nombor 31 dalam ayat nombor 31 juga muncul dalam ayat-ayat lain. Contohnya, "Sesungguhnya kami telah mencipta manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Nombor 31 merujuk kepada syaraf yang keluar dari tulang belakang. Makna nombor 31, simbol keagungan. Nombor 31 dianggap sebagai simbol keagungan Allah. Pengulangan ayat dalam surah Ar-Rahman menunjukkan keagungan dan kebijaksanaan Allah. Pengajaran kepada manusia. Nombor 31 juga dianggap sebagai pengajaran kepada manusia tentang kehidupan dan kematian. Ia mengajar kita untuk mencari kebenaran dan menghargai kehidupan. Kepastian matematik. Dalam konteks matematik, nombor 31 adalah nomor perdana yang menunjukkan kepastian dan ketelitian. Ia adalah nombor yang unik dan mempunyai sifat matematik yang menarik. Pengkajian matematik, struktur matematik. Nombor 31 ditemui dalam struktur matematik Al-Quran. Contohnya, jumlah ayat dalam surah Ar-Rahman ialah 28, yang juga berkaitan dengan nombor 31 melalui rumus matematik. Pengujian dan pengesahan penyelidik seperti Fahmi Basya telah menggunakan pengiraan statistik untuk menguji kehadiran nombor 31 dalam Al-Quran. Dapatan menunjukkan kehadiran yang signifikan dan bukan kebetulan. Implikasi dan pengajaran. Pengajaran matematik Islam. Kehadiran nombor 31 dalam Al-Quran mengajar kita untuk menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan. Ia menggalakkan pengajaran matematik yang menggabungkan ajaran Islam dan Al-Quran. Penghormatan kepada ilmu nombor 31 juga mengajar kita untuk menghormati ilmu matematik sebagai anugerah Allah. Ia adalah cara untuk menghampiri kebenaran dan memahami keagungan Allah. Amalan dalam kehidupan kita juga diajar untuk menerapkan konsep matematik dalam kehidupan seharian, seperti dalam pengiraan zakat, perancangan harta, dan pengatur caraan ibadah. Kritikan dan perbincangan kesan sosial dan budaya. Kehadiran nombor 31 dalam Al-Quran mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah. Ia penyelidikan dan pengajaran matematik dalam konteks keagamaan. Perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan akademik yang mempersoalkan fenomena nombor 31. Mereka menganggap bahawa sesetengah dapatan mungkin disebabkan oleh bias pengesahan dan kecenderungan untuk mencari pola. Pontian kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang nombor 31. Pengesahan saintifik dan kritikal adalah penting dalam bidang ini.
Kesimpulannya, bab ini mengkaji fenomena nombor 31 dalam Al-Quran dan implikasinya dalam matematik Islam. Nombor 31 dianggap sebagai simbol keagungan Allah dan mengajar kita untuk menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan. Penutup. Dengan pemahaman tentang fenomena nombor 31, bab ini menjadikan pembaca lebih sedar tentang pelajaran matematik dalam Al-Quran. Ia memanggil ummah untuk menggunakan ilmu matematik dalam kehidupan keagamaan dan memulakan penyelidikan lebih lanjut dalam matematik Islam. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang fenomena nombor 31 dalam Al-Quran. Bab 7. Landasan filosofis matematika Islam. Pengenalan matematika Islam mempunyai landasan filosofis yang kuat yang menggabungkan unsur-unsur matematik dan keagamaan. Bab ini akan mengkaji tentang landasan filosofis matematik Islam dan bagaimana ia mempengaruhi pengertian dan amalan matematik dalam konteks Islam. Filosofi matematik dalam Islam. Matematik sebagai anugerah Allah. Dalam Islam, matematik dianggap sebagai anugerah Allah yang membantu manusia memahami alam semesta dan kehidupan. Ia adalah cara untuk menghampiri kebenaran dan memahami keagungan Allah. Kebenaran matematik. Matematik dianggap sebagai ungkapan kebenaran mutlak. Dalam konteks Islam, kebenaran matematik berkaitan dengan kebenaran ajaran agama yang juga mutlak. Keselarasan alam matematik membantu memahami keselarasan dan ketertiban dalam alam semesta. Ia mengajar kita bahwa alam semesta dicipta dengan ketertiban dan harmoni. Sejarah filosofi matematik Islam. Matematikawan Islam seperti Al-Khwarizmi, Al-Khazin, dan Al-Biruni telah memberi sumbangan besar kepada bidang matematik. Mereka memandang matematik sebagai cara untuk memahami keagungan Allah. Konsep matematik dalam falsafah Islam. Falsafah Islam memandang matematik sebagai cara untuk memahami kebenaran dan ketetapan. Matematik digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak dalam ajaran Islam. Matematik dan iman, logik dan iman matematik menggunakan logik dan akal untuk mencapai kebenaran. Dalam Islam, logik dan akal adalah penting untuk memperkukuh iman. Pengajaran matematik dalam Islam. Matematik mengajar kita tentang ketelitian, ketepatan, dan kejujuran. Ini adalah nilai-nilai yang penting dalam Islam. Amalan matematik dalam kehidupan kita diajar untuk menggunakan matematik dalam kehidupan seharian, seperti dalam pengiraan zakat, perancangan harta, dan pengatur caraan ibadah. Kritikan dan perbincangan. Kesan sosial dan budaya. Landasan filosofis matematika Islam mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah. Ia menggalakkan penggunaan ilmu untuk kebajikan masyarakat. Perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan pandangan antara tafsiran filosofis matematik Islam dan pandangan akademik tradisional. Pengesahan saintifik adalah penting dalam bidang ini. Poncian kritikal penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabildapatan tentang landasan filosofis matematika Islam. Pengesahan melalui kaidah saintifik yang kukuh adalah penting. Kesimpulannya, bab ini mengkaji landasan filosofis matematik Islam dan bagaimana ia mempengaruhi pengertian dan amalan matematik dalam konteks Islam. Matematik dianggap sebagai anugerah Allah yang membantu manusia memahami alam semesta dan kehidupan. Penutup. Dengan pemahaman tentang landasan filosofis matematik Islam, bab ini memperkukuhkan penggunaan matematik dalam kehidupan keagamaan. Ia memanggil ummah untuk terus meneroka hubungan antara matematik dan ajaran Islam. Nota pengarang, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang landasan filosofis matematik Islam. Bab 8. Kritikan perbincangan pengenalan. Bab ini akan mengkaji pelbagai kritikan dan perbincangan berkaitan Islam dan fenomena nombor dalam Al-Quran. Ia akan melihat sudut pandang akademik tradisional, pandangan saintifik, dan persepsi awam. Kesan sosial dan budaya pengaruh dalam ummah. Konsep matematik Islam mempunyai kesan yang mendalam dalam kalangan ummah. Ia menggalakkan penyelidikan matematik dan keagamaan, serta memperkukuh kepercayaan terhadap kebenaran Al-Quran. Peranan dalam pendidikan matematik Islam memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan Islam, mengajar murid untuk menggabungkan matematik dan keagamaan dalam pembelajaran. Perbandingan dengan pandangan akademik. Sudut pandang akademik tradisional. Pandangan akademik tradisional tentang Al-Quran menganggap ia sebagai teks suci yang tidak boleh diubah. Walau bagaimanapun, matematika Islam memberikan sudut pandang baru tentang teks tersebut. Perspektif saintifik.
Dari segi saintifik, terdapat perdebatan mengenai kevalidan fenomena nombor dalam Al-Quran. Sesetengah saintis menganggap bahawa fenomena nombor seperti nombor 11 dan 31 mungkin disebabkan oleh pengesahan bias. Analisis statistik. Analisis statistik kehadiran nombor-nombor dalam Al-Quran menunjukkan bahawa sesetengah fenomena mungkin wujud secara kebetulan. Walau bagaimanapun, penyokong matematik Islam menganggap bahawa pola dan struktur kompleks bukan sahaja kebetulan. Pontian kritikal pengesahan saintifik penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan sahihan dan kestabilan dapatan tentang matematik Islam. Penggunaan kaedah saintifik yang kukuh dan pengesahan berterusan adalah penting. Pengajaran yang berseimbang. Pengajaran matematika Islam perlu dilakukan dengan berseimbang, mengambil kognisi dengan tafsiran tradisional dan saintifik. Kesan kepada kepercayaan. Walaupun matematika Islam menawarkan perspektif yang menarik, ia perlu dipandang sebagai salah satu daripada banyak cara untuk memahami Al-Quran, dan bukan sebagai pengganti tafsiran tradisional. Kesimpulannya, bab ini mengkaji pelbagai kritikan dan perbincangan berkaitan matematik Islam. Ia menekankan keperluan untuk penyelidikan lebih lanjut dan pengajaran yang berkesan dalam bidang ini. Penutup, dengan mengkaji pelbagai kritikan dan perbincangan, bab ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang matematik Islam. Ia memanggil ummah untuk terus meneroka bidang ini dengan cara yang berseimbang dan terbuka. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang matematik Islam dengan kaedah yang kritikal dan terbuka. Bab 9. Kesimpulan dan cadangan pengenalan. Bab ini akan merangkumi kajian tentang matematik Islam sebagaimana dibincangkan dalam kertas konsep ini. Ia juga akan menghasilkan cadangan untuk penyelidikan dan pengajaran masa depan. Ringkasan. Dapatan kajian fenomena nombor 19. Nombor 19 muncul secara berulang dalam Al-Quran dan mempunyai makna mendalam sebagai simbol kebenaran dan ketetapan. Kehadirannya dalam struktur matematik Al-Quran menunjukkan bukti ketelusan teks suci. Sholat dan pergerakan bumi. Sholat mempunyai kaitan dengan pergerakan bumi, menjadikan amalan sholat sebagai refleksi pergerakan alam semesta. Penggunaan matematik dalam menentukan masa sholat dan arah kiblat. Matematik dalam amalan amal zakat, puasa dan haji mempunyai aspek matik yang penting untuk pengiraan dan pelaksanaan yang betul. Matematik memastikan keadilan dan ketepatan dalam amalan-amalan Islam. Pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran. Nombor-nombor dan pola matematik dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan struktur yang rumit dan ketelitian teks. Pengkodan matematik membantu pembaca memahami dan mengingati teks Al-Quran. Nombor 31 dan maknanya. Nombor 31 dianggap sebagai simbol keagungan Allah dan mengajar tentang kehidupan dan kematian. Kehadiran nombor 31 dalam Al-Quran mempunyai implikasi matematik dan rohani. Landasan filosofis matematika Islam. Matematik dianggap sebagai anugerah Allah yang membantu manusia memahami alam semesta. Falsafah Islam menggunakan matematik sebagai cara untuk memahami kebenaran dan keagungan Allah. Cadangan untuk penyelidikan masa depan. Pengesahan saintifik. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengesahkan fenomena matematik dalam Al-Quran menggunakan kaedah saintifik yang kukuh. Penggunaan teknologi dan perisian matematik untuk analisis yang lebih mendalam. Pengajaran matematik Islam. Penggabungan matematika Islam dalam kurikulum pendidikan untuk memperkukuh pemahaman pelajar tentang keagamaan dan matematik. Pelatihan untuk guru-guru dalam mengajar matematik Islam dengan kaedah yang berkesan. Amalan dalam kehidupan. Penggunaan matematik dalam kehidupan seharian untuk melaksanakan amalan keagamaan yang betul dan berterusan. Pembangunan aplikasi dan alat untuk membantu ummah dalam mengira dan melaksanakan amalan-amalan Islam. Cadangan untuk pengajaran. Pengajaran yang berseimbang. Pengajaran matematika Islam perlu dilakukan dengan berseimbang, mengambil kognisi dengan tafsiran tradisional dan saintifik. Penggunaan sumber yang toyen dan kaedah pengajaran yang interaktif. Kursus dan program latihan. Anjuran kursus dan program latihan untuk meningkatkan pemahaman tentang matematik Islam. Kerjasama antara institusi pengajian tinggi dan organisasi keagamaan. Penutup. Dengan kesimpulan-kesimpulan dan cadangan ini, kertas konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan idea-idea tentang matematik Islam dan memanggil ummah untuk terus meneroka bidang ini dengan cara yang berkesan dan terbuka. Nota pengarang.
Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang matematik Islam dengan kaedah yang kritikal dan terbuka. Kertas konsep, Matematika Islam, Matematika Al-Quran. Latar belakang, Matematika Islam, atau dikenali sebagai Matematik Al-Quran, merupakan bidang pengkajian yang mendalami hubungan antara matematik dengan ajaran Islam dan Al-Quran. Kertas konsep ini memfokuskan kepada penemuan-penemuan Fahmi Basha berkenaan fenomena matematik dalam Islam dan Al-Quran, serta aplikasinya dalam memahami amalan dan konsep keagamaan. Bab 1. Asas matematik dalam Al-Quran. Pengenalan matematik Islam menggunakan matematik sebagai alat untuk memahami keagamaan. Ia mempelajari kehadiran matematik dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam kehidupan keagamaan. Sejarah matematik Islam. Matematik Islam mempunyai sejarah yang panjang, dengan matematik seperti Al-Khawarizmi menyumbang kepada bidang ini. Matematik dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan matematik dalam pelbagai cara, termasuk anggaran, pengulangan, dan struktur matematik. Bab 2. Fenomena nombor 19. Kehadiran nombor 19. Nombor 19 muncul dalam pelbagai aspek Al-Quran, termasuk basmalah, jumlah surah, dan jumlah huruf. Makna nombor 11. Nombor 19 dianggap sebagai simbol kebenaran dan ketetapan. Kehadirannya yang berulang dianggap sebagai bukti matematik yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Bab 3. Sholat dan pergerakan bumi. Hubungan sholat dan bumi. Sholat mempunyai kaitan dengan pergerakan bumi. Setiap putaran bumi mengelilingi paksinya adalah seperti satu rakaat sholat. Penggunaan matematik dalam sholat. Matematik digunakan untuk mengira masa sholat dan arah kiblat, memastikan amalan sholat yang tepat. Bab 4. Matematik dalam amalan, amal zakat, puasa dan haji. Amalan seperti zakat, puasa dan haji mempunyai aspek matematik yang penting. Matematik digunakan untuk pengiran zakat, penentuan masa puasa, dan pengatur caraan haji. Bab 5. Pengkodan matematik dalam ayat-ayat Al-Quran. Struktur pengkodan matematik Al-Quran mempunyai struktur matematik yang rumit, termasuk penggunaan nombor, huruf, dan susunan ayat. Contoh pengkodan. Contoh pengkodan termasuk huruf-huruf pembuka dalam surah-surah tertentu dan pengulangan ayat. Bab 6. Nombor 31 dan maknanya. Kehadiran nombor 31. Nombor 31 muncul dalam surah Ar-Rahman dan ayat-ayat lain, dianggap sebagai simbol keagungan Allah. Makna nombor 31. Nombor 31 mengajar tentang kehidupan dan kematian, serta keagungan Allah. Bab 7. Landasan filosofis matematika Islam. Matematik sebagai anugerah Allah. Matematik dianggap sebagai anugerah Allah yang membantu manusia memahami alam semesta. Filosofi matematik dalam Islam. Falsafah Islam menggunakan matematik sebagai cara untuk memahami kebenaran dan keagungan Allah. Bab 8. Kritikan dan perbincangan. Kesan sosial dan budaya matematik Islam yang mendalam dalam kalangan umat, penyelidikan dan pengajaran matematik. Perbandingan dengan pandangan akademik. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan pandangan antara tafsiran matematik dan pandangan akademik tradisional. Pengesahan saintifik adalah penting. Bab 9. Kesimpulan dan cadangan ringkasan. Dapatan kajian. Kajian menunjukkan bahawa matematik memainkan peranan penting dalam Islam, daripada fenomena nombor dalam Al-Quran, hingga penggunaan matematik dalam amalan-amalan. Cadangan untuk penyelidikan masa depan. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengesahkan fenomena matematik dalam Al-Quran menggunakan kaedah saintifik yang kukuh. Pengajaran matematik Islam, cadangan untuk menggabungkan matematik Islam dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan guru. Penutup, kertas konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan idea-idea tentang matematik Islam dan memanggil ummah untuk terus meneroka bidang ini dengan cara yang berseimbang dan terbuka. Nota pengarang. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca dan menggalakkan penerokaan lebih mendalam tentang matematik Islam.